Boleh kita mulakan kot. Dah 10.30, dah 10.37 lah. Okey, Saya mula. share skrin tu. Ya. Boleh nampak tak saya punya slide? Boleh nampak tak? Belum nampak. Belum lagi. Belum lagi. Belum keluar. Belum keluar. Okey, dah. Dah. Sudah. Ni, Al-Fatihah ni. Dah Ada. Sudah. Al-Fatihah. Ya, sudah. Dah. Okay, Ha. sebelum kita mulakan kita punya kelas, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan lagi, ini zikir pagi macam biasa Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Dan dia aku reda Allah sebagai Tuhanku dan agama Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Itu untuk zikir pagi. Untuk hari ini pelajaran 19, tajuk ialah suci daripada najis. Ini sebenarnya kalau kita masuk pelajaran 18 ni dah ada sedikit lah. Tapi pelajaran 19 ni dia lebih spesifik untuk suci daripada najis. So kita tengok untuk lepas ni apa yang kita akan dapat lepas ni, kita akan belajar tentang jenis-jenis najis dan cara menyucikan jenis-jenis najis tersebut serta dengan samak. Itu 3 benda yang kita akan belajar hari ni lah Ya, seterusnya termasuk untuk definisi, sepatutnya ada standard pembelajaran ataupun kriteria kejayaan, tapi saya lupa nak masuk dalam slideshow. Kita tengok yang pertama, dari segi definisi najis, boleh tengok dalam buku teks muka surat 107. Yang ada buku teks, yang tak ada tengok PowerPoint saya tunjuk ni. Okay, yang pertama untuk najis je. Tak ada slide. Slide hilang. Slide hilang. Dengan saya ada. Nampak sikit ke? Tak ada. Kami tak ada. Tak ada? Ha. Tak ada, saya share lagi sekali je. Saya share lagi sekali Okey, nampak? Dah, sudah. Definisi? Okey, ada. Ada Kalau ada. Saya terlalu dekat bagi tahu, takut nampak lebah hidung saya je. Okey, nampak. Kalau bagi nampak muka ni sikit lah, maksudnya taklah terlalu dekat. Tapi saya kena dekatkan dengan mikrofon depan saya ni. Okay, untuk najis, ada dari segi, macam biasa kita akan bincangkan dari segi definisi dari segi bahasa, iaitu semua benda yang kotor. Yang tu kita dari segi bahasa dia punya definisi. Yang kedua, najis dari segi istilah ialah benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Ini untuk lagi spesifik dari untuk Islam untuk definisi najis. Yang kedua, jenis najis. Nampak slide tak? Ada. Ada jenis najis. Ada. So jenis najis saya ambil dalam buku teks pun sama muka surat 107. Kalau tak ada, tak apa, tengok PowerPoint. So jenis yang pertama ialah najis mukhaffafah. So saya tulis dalam Rumi, Ustazah kalau salah tolong betulkan tau. Betul ejaan tu? Mukhaffafah. Sesebutan ni lah. Kalau ejaan salah tu saya minta maaf sebab saya pun takut tersalah type kan. So apa yang dikatakan najis mukhaffafah ni, dia adalah najis ringan. Satu kategori saja untuk najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun yang minum susu ibunya sahaja. Dia bukan 2 bulan tapi 2 tahun.
2 Betul tak tahun. Zah? Betul. Betul tak? Betul? Ya, Okay, betul. betul. Betul tak apa? Okay, saya teruskan lagi. Jadi yang kedua, yang najis mutawassithah. Dia huruf ta bukan huruf ta. Mutawassithah dengan mutawassithah. Tapi saya baca kat sini mutawassithah lah Dia ejaan dalam rumi mutawassithah. Itu sitah. Itu sitah lain lah Ya, untuk najis mutawassithah ni dia ialah najis pertengahan. Okay, untuk najis pertengahan ni dia ada banyak contoh. Semua najis selain daripada najis mutawassithah dan salah ni kot. Semua Boleh, boleh. najis saya typo. Saya kena betulkan dulu sikit boleh? Saya betulkan dulu sikit. Ya, typo. Ni berumur selain daripada najis mukaffafah. Mukaffafah. Ya, semua jenis Kan? najis selain najis muhaffafah dan mughallazah. Kan? Ya. Typo sikit. Semua najis selain daripada najis mukaffafah dan najis mughallazah. So contohnya nanah, darah, tahi dan bangkai. Ini tu mutawassithah. Untuk jenis yang ketiga ialah najis mughallazah. So ialah najis berat. Cara nak ingat senang saja kalau nampak huruf Ra tu beratlah. Okay, kalau mutawassithah tu S saya ingat S tu mewakili sederhana. Cara nak ingat kalau nak ajar exam aku tak ingat. Ya, apa yang dikatakan najis mughalazah ni? Najis mughalazah ni ialah najis berat. Contoh anjing, babi. Ni saya bukan mencarut saya baca slide ni. Contoh anjing, babi dan keturunan daripada kedua-duanya. Okey. Itu kita katakan sebagai najis berat ataupun najis mughalazah. Okay, saya teruskan lagi. Ada Ustazah nak tambah apa-apa tak? Ada salah tak kat sini? Tak ada. Betul. Tak ada Okay, saya teruskan lagi untuk cara menyucikan najis. Najis mukaffafah. Kenapa saya ambil ni budak lelaki gambar ni? Sebab kalau budak perempuan dia tak pakai kopiah kan? Ustazah kan? Kencing Sebab saya lelaki. ambil lelaki. Sebab tu saya ambil gambar budak bayi ni, bayi lelaki. So cara nak menyucikan najis mukhaffafah ni senang saja. Yang pertama ialah lapkan dia punya tempat terkena najis. Maksudnya tempat kencing baby tu lapkan dulu. Yang kedua, renjiskan air mutlak ke atas tempat terkena najis. Macam renjis sahaja ni renjis. So lap dulu, renjiskan. Lepas tu lap lagi sekali. Lap tempat yang terkena najis sehingga kering. Maksudnya kita lap sampai kering tempat air kencing ni tu untuk najis mukhaffafah. Untuk mutawassithah cara dia ada tiga, bukan cara, langkah dia ada tiga. Yang pertama ialah buang najis. Kat tempat yang terkena najis tu kita buang najis dia dulu. Yang kedua ialah basuh dengan air mutlak tempat yang terkena najis macam tadi juga. Tapi yang ni kena basuh dengan air mutlak tempat yang terkena najis. Dan yang ketiga, bersihkan sehingga hilang bau, rasa dan warnanya. Rasa ni maksudnya kita tengok tempat tu dah hilang, kita hidu sikit, maksudnya dah hilang bau, warna pun dah hilang. Rasanya tak perlulah kita ambil tu kita rasa dekat mulut kita, tak perlu. Rasanya kita yakin benda tu dah hilang bau, warna dan mungkin nampak clear bersih, InsyaAllah yang tu dikira sebagai bersih ataupun suci. Okay, tu untuk najis mutawassithah. Ke perlu rasa Ustazah? Ustazah? Perlulah rasa. Kalau Tak bau, nak rasa kan? Bau dah pun dah kita hilang. tahu kan, maksudnya Hanya bau dah hilang dah okey kan. bersih. Ni. Takkanlah Ya. Takkan nak rasa pula kan. Ini bukan makanan sebab ni lah najis, takkan kita rasa. So kita yakin bau dah tak ada, warna pun dah tak ada, insya-Allah rasa pun dah tak ada lah untuk najis mutawassithah. Yang ketiga ialah najis mughallazah. Ada 3 step untuk menyucikan najis mughallazah. Yang pertama sama macam tadi, buang najis tersebut. Ada kata ada anjing berak depan rumah kita kan, kena buang najis tu dulu ataupun najis saja tu masuk dalam rumah kita, kena buang najis tu dulu. Langkah yang kedua, basuh tempat terkena najis dengan satu basuhan air tanah. So maksudnya satu basuhan air tanah, satu baldi
letak dulu air tanah, lepas tu diikuti dengan 6 kali air mutlak sehingga hilang bau, rasa dan warnanya. Jadi jumlah basuhan satu air mutlak dan satu air tanah dan 6 air mutlak. Total yang 7 kali basuhan untuk najis mughallazah. Betul Ustazah? Betul. Ustazah? Betul, kalau salah Yes. betulkan saya. Betul. Betul saya. Okay, Ya, satu sekali lagi. Okay. Ya, so nanti ada ni Kahoot, kalau siapa-siapa yang boleh join tu nanti join, sebab nanti ada soalan, lebih kurang ada 6 soalan untuk Kahoot. Okay, ni sama. Ini ada dalam buku teks muka surat 110. Okay, kita tengok dari segi definisi sama. Sama ialah proses menghilangkan lendir dan daging yang melekat pada kulit ni. Sama biasanya kita gunakan kulit. Contoh kalau nanti raya haji ataupun raya korban, yang tu korban lembu ataupun kambing, yang tu kulit dia kita boleh gunakan. Dan proses untuk menghilangkan lendir dan daging tu yang melekat pada kulit, kita namakan dia sebagai sama. Okay, so macam mana kita nak buat sama ni? Yang pertama sekali kita mesti ada bahan-bahan dia. So bahan-bahan dia yang saya tengok dalam buku teks ada 2, 4, 6. Ada 6 bahan yang boleh kita gunakan untuk menyamak kulit yang kita nak gunakan tu lah. So yang pertama daun akasia. Saya rasa kat sini ada tak Ustazah? Saya Ni tak pernah nak jumpa lah. saya pernah jumpa kat kampung saya banyak dululah, tapi sekarang dah jadi bangunan, dah jadi rumah orang. Pokok ni dah tak ada. Oh, ya ke? Daun akasia. Ya. Saya pernah nampak pokok ni. Kat sini tak pernah nampak. Kat kampung saya banyak dululah. Ke ni, tengok macam mana daun ni. Saya dah pernah, tapi saya macam dekat dia punya bunga lah. Ni bunga ni ataupun biji dia Ustazah ni. Kalau tengok daun saja mungkin tak cam, tapi saya tengok bunga ni ke daun akasia. Oh, ni ni. Sebab TV3 kan, TV3 dia ada slot akasia kan. Mungkin dia ambil daripada yang ni lah. Bunga akasia. Sini bunga dia lah. Dia ada bunga ni dia punya buah lah. Yang kedua ialah manjakani. Betul tak Ustazah ni? Orang perempuan biasanya rapat dia ke manjakani. Betul, dia punya pokok ni. Dia manja. Ini biji manjakani. Tak pernah jumpa pokoknya. Selalu yang dah siap dah biji. Ya, betul. Okay, ataupun yang bahan yang ketiga, kulit delima. Ni buah delima untuk murid kita yang tak tahu. Dekat pasar malam ada jual. Ada mahal sebiji RM5. Ya. So mahal kita gunakan kulit dia tu. Biji dia tu kita boleh makan kan Ustazah kan? Boleh. Dia punya buah ni kita makan biji kan, tapi biji kita buang lah masa kita blender kan. Dia punya buah delima ni. Oh ya ke? Saya tak makan biji, saya makan dia yang dia punya air tu je. So kat pasar malam ada lah kalau nak tengok. Ya. Ya. Ya betul. Betul betul. Okey, saya teruskan lagi, boleh? Seterusnya? Boleh? Seterusnya ialah tawas. Ni saya pun tawas ni. So dia berbentuk batu Ustazah ke macam air batu ke, sebab saya pun tengok dalam gambar je. Betul. Ada saya tengok yang live. Tawas ni kalau orang nak rendam sotong pun guna ni. Oh, rendam sotong Ada lagi satu dia punya kegunaan. Dia kalau anda kata murid-murid kita ni dia bau ketiak dia berbau kan Ustazah Ni petua orang lama lah, saya search tengok dia gunakan tawas. Betul tak Ustazah? Betul. Dia menghilangkan bau ketiak. So tak payah pakai deodorant lah. Guna tawas saja. Jimat. Jimat. Kena ni lah jadikan dia serbuk. Takkanlah. Oh ya ke? Mana tahu dia air batu gosok-gosok macam tu bukan Bukan. Bukan lah, masuk dalam serbuk lah ni. Okay, untuk yang kelima, tahi merpati. Saya dah search Ustazah benda ni. Saya kata najis ni, tahi merpati ni digunakan untuk tawas. Sama. Tengok dalam Jakim punya website, saya search, memang ada tahi merpati ni. Maksudnya bukan saja benda-benda yang alat-alat ni, benda-benda yang bersih, tapi tahi merpati yang kering bukan yang basah-basah tu pergi ambil pergi gosok kat kulit tu, bukan.
Yang kering kan. So sebab mungkin ada dari segi saintifik ni mungkin ada sesuatu unsur dalam tahi merpati ni saya kurang pasti. Mungkin Ustazah boleh ulas lepas ni untuk tahi merpati ni Ustazah. Ustazah pernah dengar tak tahi merpati ni? Tahi merpati ni tak pernah nampak pula. Tak tahu. 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 Tapi tujuan dia untuk menyamak tu memang betul Betul. Ada dalam so saya dalam buku teks ada. So, dalam website JAKIM pun ada. Saya linkkan dia punya tata cara SOP semua. Dalam JAKIM semua ada. Memang ada tahi merpati. Memang ada. Memang ada. Saya check betul ke nak check kan? Betul lah. So JAKIM pun ada dalam fatwa majlis fatwa kebangsaan pun ada. Yang keenam ya bahan kimia lah. Contoh kalau yang dah siap untuk bahan yang boleh digunakan untuk kita menyamak kulit binatang tadilah untuk kita gunakan. Biasanya kita samak ni untuk kulit lembu, kulit kambing, kita nak jadikan dia sebagai kompang dan sebagainya lah, kendang, kompang yang gunakan kulit. Ataupun kulit buaya, kalau jumpa buaya mati tepi jalan kan Ustazah kan? Betul kan? Ustazah? Selalunya Ustazah? Orang guna kulit lembu. Ya tahu. Kalau kulit buaya boleh guna kan? Boleh kan? Handbag. Buaya yang dah mati. So sebab beg dia punya beg kulit tu boleh guna banyak benda. Boleh guna buat handbag kan. So boleh gunakan lah. So biasanya kita gunakan bahan kimia lah. Sebab kalau bahan-bahan biasa ni untuk yang biasa-biasa boleh. Tapi yang luar biasa kulit-kulit lain dia kena gunakan bahan kimia untuk menghilangkan lendir dan menghilangkan daging yang melekat pada kulit tadi lah. Okay, yang seterusnya Ustazah boleh saya teruskan? Boleh. Ada nak tambah? Tak ada. Cara menyucikan? Cara menyucikan. Okey, bagus soalan Ustazah ni. Cara menyucikan ada 4 step. Yang pertama, buang lendir, lemak dan nampak tak slide ni? Nampak. Cara menyucikan kulit haiwan. Okey. Yang pertama buang lendir, lemak dan darah yang melekat pada kulit tersebut. So maksudnya buang semua lendir-lendir, kita gosok guna berus supaya lemak, lendir dan darah tu tak ada pada kulit tersebut. Okay, yang kedua gunakan gosok kulit yang dengan bahan yang disediakan tadi. Ada 6 bahan ataupun nak gunakan bahan kimia pun boleh. So gunakan gosok kulit dengan bahan yang disediakan tadi. So yang ketiga, bilas kulit dengan air mutlak. So lepas kita gosok kulit dengan bahan-bahan tadi, macam masak pula Ustazah ada step-step dia. Masak, campak-campak, tumis minyak semua kan. Okay, so tak apalah. So ini step je lah. So yang step yang tiga, bilas kulit dengan air mutlak. Lepas habis kita gosok, kita guna bahan-bahan tadi, kita bilas kulit dengan air mutlak. Lepas kita bilas dengan air mutlak, kita jemur kulit sehingga kering sampai dia tak ada benda dah dekat dia punya kulit tu. Biasanya saya kurang pasti berapa lama, tapi dulu kat kampung yang saya pernah buat lah benda ni Ustazah. Dia jemur kulit lembu, bukan masa satu hari tu dia boleh kering tak sepenuhnya. Dia memakan masa lah, mungkin seminggu. Betul Ustazah? Ustazah? Betul. Ya betul. Okey. So bukannya satu hari tu dia terus kering kulit tu kan. So mungkin makan masa lah. Kalau kambing macam tu 7 hari, 5 hari kan. So dia tak satu hari tu dia tak boleh kering terus, tak boleh. So maksudnya kita jemur panas, jemur satu hari, kita bawa masuk, esok pula kita jemur. Jangan kulit tu kita biarkan memalam dekat bawah, so nanti kalau hujan tu basah balik. Okay, yang seterusnya kita kahut. Boleh Ustazah? Boleh. Kahut so Ustazah ni saya kahut, saya bagi nanti saya sharekan nombor pin. Saya pinkan dekat komen. Sekejap. Kita bagi pelajar kita sedia dulu. 5 orang je. Ni kan ramai tadi. Tak apalah Ustazah Afika boleh masuk kan. So saya tekan dia punya site untuk kahut. Kalau murid kita menang, InsyaAllah saya bagi hadiah. Kalau cikgu kita menang, saya tak bagi lah. So Afika ni kalau nak tak payah menang lah kot. So jawab, kalau boleh jawab salah.
Murid kita kalau boleh jawab betul sekejap saya masuk ke dia punya pin je. Sebab Alina. Masing-masing. So yang ada phone, lagi satu boleh guna phone, saya pinkan dia punya Alina je kot. masuk, saya type komen jap, masuk, saya pin kat, saya type kat komen, masuk hook. Yang ni kalau ada dua, satu bersedia tengok lagi guna PC, satu lagi phone kat tangan dia ada. Salah. Kahoot.it. Ini dia punya platform untuk quiz online. So nanti dia akan minta nombor PIN.